Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Muhammad Syukri. Saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai model ekologi bagi subjek kanak-kanak berkeperluan khas. Model ekologi ini adalah berkaitan teori ekologi Bronfenbrenner. Beliau menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitarannya. Menurut beliau, persekitaran perkembangan individu terdiri daripada 5 sistem iaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem dan juga kronosistem. Seterusnya kita pergi kepada model ekologi. Model ini merujuk kepada interaksi manusia dengan persekitarannya. Ketidakupayaan seperti cacat mental bukanlah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang itu secara individu. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh nilai dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Persekitaran sosial kanak-kanak boleh mempengaruhi keupayaan dan ketidakupayaan kanak-kanak itu. Sebagai contoh, kanak-kanak yang menghidap ketidakupayaan seperti cerebral palsy pada masa kini lebih selesa menggunakan kerusi roda untuk bergerak. Tetapi kita lihat kepada 2 ataupun 30 tahun dahulu, mungkin kebanyakan daripada penghidap ketidakupayaan ini akan tersingkir jauh daripada masyarakat, malah mungkin juga berisiko untuk berhadapan dengan kematian. Ini kerana faktor nilai dan faktor budaya, sains dan teknologi masyarakat. Model ini juga menerangkan intervensi awal kanak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan tertentu. Terdapat 2 tujuan asas bagi model penilaian ini iaitu yang pertama, mengumpul maklumat yang berkaitan dengan senario pendidikan, sosial dan budaya masyarakat setempat di mana kanak-kanak itu membesar dan akan memberikan sumbangan kelak. Kita pergi kepada senario pendidikan. Kanak-kanak juga akan berinteraksi dengan kanak-kanak yang berkeperluan khas dan kanak-kanak yang tipikal. Kanak-kanak yang boleh melihat dan memahami kekurangan fizikal melalui pemerhatian kerana akan membuat perbandingan dengan diri mereka sendiri. Kanak-kanak yang sempurna dikatakan bersikap bias dengan kanak-kanak yang kekurangan sifat oleh kerana kesempurnaan yang mereka ada. Kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas yang memasuki kelas yang biasa akan disisihkan kerana kesajatan yang mereka alami. Tetapi diharapkan melalui pendidikan ni akan membantu mereka menjalani kehidupan seharian tanpa diskriminasi dari kawan-kawan yang lain. Guru juga berperanan untuk mengadakan perbincangan dengan masyarakat untuk merancang aktiviti di peringkat masyarakat supaya semua mampu mengubah tanggapan masing-masing dalam kepelbagaian ini. Jaringan yang telah dibina moga membantu kanak-kanak tidak memandang sesuatu perbezaan dan kekurangan adalah masalah kepada mereka, tetapi mereka patut menolong dan membantu insan-insan yang memerlukan. Seterusnya kita pergi kepada senario sosial dan juga budaya masyarakat. Kita dapat mengetahui bahawa kanak-kanak juga berinteraksi dengan budaya kerana melalui budaya kanak-kanak akan merasa kesempurnaan, apa yang betul dan apa yang salah, makan, minum dan sebagainya. Semua ini kerana mereka pelajari dari pemerhatian dalam kehidupan seharian mereka sama ada di rumah ataupun di sekeliling komuniti. Budaya ini dapat membantu perkembangan diri melalui pemerhatian sekeliling dan mematangkan diri kanak-kanak tersebut. Seawal dari kecil, kanak-kanak akan berinteraksi dengan perbezaan gender kerana mereka dapat membezakan gender seperti lelaki dan juga perempuan. Perbezaan ini juga dapat dilihat melalui cara pemakaian fizikal dan mereka boleh melihat larangan dan batasan terhadap gender seperti penggunaan tandas yang berlainan. Kelakuan mereka juga berbeza sikap kanak-kanak kerana lelaki lebih lasak berbanding perempuan. Tujuan asas bagi model penilaian kedua pula ialah membantu sumber dan sokongan yang diperlukan oleh kanak-kanak yang tidak berkeupayaan untuk menjadi sebahagian daripada individu yang berguna kepada diri dan juga masyarakat, di mana ia memerlukan pelibatan ibu bapa, guru, adik-beradik dan juga individu yang mempunyai konteks yang rapat dengan kanak-kanak tersebut. Contohnya dengan merancang aktiviti untuk kemahiran yang ingin dicapai
melihat semula aktiviti lepas, melakukan demonstrasi, latihan dan juga perbincangan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Aktiviti yang berlangsung selama antara 25 minit hingga 35 minit. Aktiviti yang dilaksanakan adalah untuk merangsang ekspresif, kreatif, pengajaran spontan melalui aktiviti seni, muzik, natural walk dan juga rutin seperti makan dan mandi. Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa model ini juga menyarankan agar setiap individu, sama ada kanak-kanak atau dewasa, memainkan peranan yang penting dalam proses perkembangan seseorang kanak-kanak itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.